Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat pagi dan juga salam sejahtera kepada Yang Berbahagia Datuk Muhammad Yasir bin Bidin, Ketua Pengarah Kemas, Yang Berusaha Encik Abdul Kahar bin Abdullah, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan, Yang Berusaha Encik Ahmad Kamal Idris bin Muhammad Nawawi, Timbalan Ketua Pengarah Operasi, Yang Berusaha Puan Armiati binti Yunis, Pengerusi Akrab Kemas, pengarah-pengarah bahagian Kemas Ibu Pejabat, ketua-ketua unit Kemas Ibu Pejabat, pengarah-pengarah Kemas Negeri, pengetua-pengetua Akademi Kemahiran Kemas, Institut Latihan Kemas, Pusat Latihan Kemas, semua pegawai dan kaki tangan Kemas seluruh Malaysia, semua masyarakat Malaysia yang mengikuti program ini. Baiklah, sebelum saya mulakan acara hari ini dan sebelum saya bercerita lebih panjang dengan seseorang yang boleh saya katakan menjadi ibunda kita semua yang kita tak sabar nak dengar perkongsian beliau hari ini. Sebelum tu, saya ingin berkongsi tentang Hari-Hari Psikologi Kemas di mana diadakan setiap tahun anjuran bahagian sumber manusia dan pentadbiran, dan pada tahun ini diadakan secara atas talian di mana kalian sama-sama menyaksikan dan menyambutnya. Dan ini adalah salah satu inisiatif jabatan menganjurkan program seumpama ini untuk menyampaikan dan juga memberi sokongan terhadap emosi dan psikologi kaki tangan khususnya dalam meneruskan kelangsungan hidup. Ya, kita pun tahu dalam keadaan sekarang, keadaan sangat mencabar dan kita perlukan sokongan dan bantuan sesama kita. Dan program ini adalah anjuran Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam Akrab Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas. Jadi kupasan kiranya kalau diceritakan tentang perkongsian kita hari ini, tanpa membuang masa, saya perkenalkan Datuk Profesor Dr. Muhayyan Mohamad. Assalamualaikum, Bonda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayah bakal yang disayangi ummah dan kepada semua ahli-ahli Kemas dan pengerusi dan semua yang berada di sini. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan ini. Ya, jadi bercerita tentang majlis kita hari ini, majlis atas talian ya. Ya. Kita tahu topik hari ini sebenarnya kalau ikut berat lah ya Bonda, cakap pasal psikologi, perasaan, emosi, dan kalau nak diceritakan topik kita bersama hari ini untuk diborak-borakkan secara santai adalah kenali diri dalam norma baru bagi menghadapi cabaran COVID-19. Tajuk dia pun Bonda dah buat kita rasa Allah, norma baru menghadapi COVID-19 ternyata bukan mudah lah kan? Ya, betul. Jadi saya rasa untuk memulakan kita punya perkongsian hari ini Bonda, rasanya sekarang ni hampir 2 tahun kalau bercakap tentang pandemik COVID-19 dan masih ke hari ini kita lihat ada hari tu macam kurang sikit nombor, tapi sekarang ada berita terbaru nombor semakin naik dan dikuatiri akan naik lagi. Masya Allah Bonda, bila kalau cakap pasal nombor je kita terus rasa stres, terus rasa takut kan. Jadi dengan terjadinya pandemik yang kita hadapi ni Bonda, apa bagi pendapat Bonda lah, apakah hikmah terbesar yang Bonda boleh kongsikan dalam kita menghadapi pandemik yang berlaku sekarang ni Bonda? Terima kasih Dayah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang pada Bonda, semua yang berlaku ni yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya baik. Kan? Dan memang kita akan fokus kepada apa yang berlaku, bilangan meningkat. Tetapi Dayah, Bonda kalau tengok dia punya number tu, Bonda tak tengok pada yang sakit tu. Bonda akan tengok pada yang sembuh tu. Jan, sebagai doktor, kita akan ada statistik. Okey, statistik yang kena, statistik yang baik. Dan daripada statistik tu kita buat kajian dari segi fizikal. Tetapi yang Bonda nak cakap di sini ialah bila berlakunya sesuatu perkara ini yang di luar norma sebelum ini, maka timbul berbagai-bagai inovasi. Cara hidup berubah. Dan kalau tidak ada Zoom macam ni, macam mana Dayah di Australia, Bonda dekat sini, orang di seluruh Malaysia, kita dapat berinteraksi, dapat ilmu, subhanallah. Bonda rasa one magic thing sebab yang berlaku ini, maka manusia nampak bahawa kita tak perlu berjumpa pun.
tapi boleh berkongsi sebab tujuan kita sama Dayah. Kalau kita nak kenal diri kita, sebab tu dia kata siapa kenal diri dia, kenal orang lain. Dan orang kenal diri dia, kenal pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum Bonda pergi awal, kita tengok hikmah yang bagus. Bonda nak cakap satu perjalanan hidup yang mungkin jarang-jarang kita sebut hari-hari, tapi inilah prinsip Bonda daripada awal sejak tahun 31. Sejak umur Bonda 33 pada tahun 1991, Bonda dah mula perhatikan bahawa hidup ni bukan hanya masa tu Bonda jadi pakar mata, bukan hanya jadi pakar mata, no. Bila Bonda dengar ceramah agama sebagai orang Islam kan, Bonda sebenarnya hidup di dunia ni sikit je dah. Sekejap saja. Tetapi kalau kita kenal diri kita, kita daripada mana nak ke mana, maka kita akan tenang. Kalau kita faham Dayah, manusia ni hidup ni kita ada 5 peringkat. Kita di alam roh. Allah dah pilih roh kita nak masuk kepada rahim ibu kita, dan masa alam roh lagi Allah dah tanya kita, alastu bi rabbikum, apakah aku Rabbmu? Bala syahidna, yes aku saksi engkau Tuhanku. Maka masuklah kita daripada alam roh kepada alam rahim. Dalam alam rahim Dayah 9 bulan 7 hari kita tak buat apa-apa, mak tak buat apa-apa, Allah jaga daripada satu sel mak kita, ayah kita Dayah, menjadi sampai 100 trilion sel. 1, 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32, 64. Bertambah-tambah jadi macam-macam organ. Kita mak tak buat apa-apa pun, Allah jaga. Kita tak kawal. Tak perlu bekerja pun, tapi rezeki ada masa tu. Betul tak? Daripada uri mak kita tu. Betul. So kita mesti faham ya, supaya rezeki ni Allah jaga kita daripada awal. Cukup lahir je Dayah, keluar ke alam dunia sekarang. Dan alam dunia ada orang 70 tahun, ada orang 2 hari. So umur kita di sini dari segi usia dah tetap. Tetapi dari segi umur berbeza. Mesti dah heran, apa beza usia dengan umur Dayah kan? Usia itu masa, umur itu barokah. Wow, okey. Usia itu masa, umur itu barokah ya. Ya. Jadi deep tahu. Hashtag deep Bonda. Yang Bonda tak mesti nak super sure, kena deep je Bonda ni kan. So, bila kita kata panjang umur, nak punya panjang umur, sebenarnya umur itu barokah. Panjang umur. Sebab itu, tengok Imam Nawawi hanya 45 tahun, Rasulullah SAW 63 tahun, Jalaluddin Rumi, semua pendek. Tapi mereka disebut sampai sekarang. Sebab barokahnya ilmu dan hidup mereka. Jadi itulah bila kita kenal diri kita, kenapa kita kat sini, kita di sini untuk menyaksikan Allah yang kita dah janji alam roh. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, tujuan hidup kita ialah untuk mengenal Allah, menyaksikan Allah. Maka bila kita kena COVID, kenapa? Kita tanya, ya Allah, ini darimu. Macam mana peristiwa ini menjadikan aku lebih dekat denganmu dan lebih akhlak baik, lebih baik akhlakku. So the minute kita tahu kenapa, daripada mana, kenapa, nak ke mana, kita pun faham, kita akan ke alam barzah. Masa kita terhad, maka alam barzah, dalam alam barzah pula Dayah. Bila kita faham konsep ini, masuk je kubur, kata mati Dayah, katalah orang COVID meninggal. Kan? Masuk kubur, bangun balik, 3 langkah kita bangun balik. Hidup balik di alam barzah. Dan masa itu Dayah, kualiti hidup barzah tu bergantung pada kualiti hidup di dunia. Jadi kalau orang yang masa COVID ni nak sedih mak kita meninggal dan sebagainya, fikir macam ni. Mak kita sebelum meninggal macam mana ibadahnya? Kalau mak kita wanita solehah dan dia taat pada suami, apa mana kita buat Tuhan suruh orang bertakwa, masuk dalam kubur Dayah alam barzah, kita jadi dalam keadaan yang taman syurga Dayah. Bayangkan orang sakit dengan ventilator COVID tu, masuk je taman syurga, layanan baik. Jadi kita tidak boleh kawal umur kita berapa, apa berlaku, kita tak boleh kawal. Tapi yang kita boleh kawal, pilihan hati kita nak mengesahkan Allah atau tidak. Dan bila kita dah tahu alam barzah, kita akan alam akhirat, maka kita akan buat amalan ke arah ke syurga atau neraka, dan banyak lagi langkahnya. So Bonda nak supaya kita faham, kenal diri kita ni, kita ada komponen roh yang 5 tu Dayah. Perjalanan kita, alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Tapi di alam dunia ni, Bonda nak kenalkan bahawa kita ada 4 komponen. Okey. 4 komponen ya.
Ha. Saya kalau bonda kalau dah start cerita ada cabangnya, ada komponen ni, saya yang pula okey, tak sabar. Saya pasti semua yang menonton ni pun macam okey. Dan mungkin juga pegang pensel dan nak take note juga boleh. So itulah perkongsian ilmu ni. Alhamdulillah dengan majlis kita hari ni, ramai lagi yang dapat ilmu baru insyaAllah. InsyaAllah, sebab ramai guru-guru kemas yang akan memberi ilmu ni dengan mudah. Sebab bila guru itu jelas, kan, air terjun tu cantik, turun kat bawah sungai cantik semua. So boleh berdoa pada pagi ini yang mulia, Allah izinkan dapat hidayah pada kita semua, dan boleh mengatakan daya pun yang baik saja keluar, yang dapat masuk dalam hati nurani dan sampaikan kepada anak-anak bakal-bakal pemimpin dan ummah yang akan datang. So kita ada 4 komponen. Okey, baik. Walaupun kita kata kita ni roh dan jasad, tetapi boleh bagikan 4 komponen supaya kita jelas di manakah medan perjuangan kita. Okey, kita ada roh. Roh kita ni, Daya, sentiasa bila kita tengok cermin, Daya bayang, tengok dalam cermin, Daya tengok. Daya yang dalam cermin, penonton sekalian, siapa ambil the mirror or the handphone, you buat selfie, buat selfie, okey, Daya ambil selfie, tengok gambar. Okey, mana Daya? Yang sedang tengok cermin ke, yang tengok dalam kamera ke, yang sedang dalam kamera tu? Soalan tu pun agak ni ya bonda. Saya macam okey, sekejap terus saya tengok saya yang apa soalan model saya yang melihat dalam kamera ke yang dilihat dalam kamera? Bukan kedua-duanya. Yang melihat ke dalam kamera, ya, atau yang dilihat dalam kamera? Mungkin yang melihat di dalam kamera. Ya, tepat. Ya. Sebab yang dalam kamera tu masa Daya umur 5 tahun lain, 10 tahun lain, 15 tahun lain, betul tak? Betul. Dan fizikal kita yang kita nampak berubah. Tapi yang melihat tu orang yang sama, roh kita lah yang tengok tu. Itu tak roh kita, roh itu yang kita berjalan. So kalau kita ambil mayat, satu mata mayat, satu mata orang hidup. Yang mayat ni mata ada tapi tak nampak pasal tak ada roh. Yang hidup tu dapat melihat. So kita melihat bukan dengan mata. Mata ni fizikal alat, tapi yang melihat, memberi interpretasi, memahami, itulah roh kita. So bila kita tahu roh kita, Daya, roh inilah perjalanan 5 tu, tetapi untuk roh ni menjalankan hidup di dunia ini, kita ada fizikal, tubuh badan. So kita ada fizikal, kita ada akal minda kita, dan kita ada hati qalbu kita. Ni yang kita hati bersih, hati penyakit, hati hidup, hati mati kan? Ya. So kualiti hidup kita dalam new normal ni tu penting. Bunda nak kaitkan ni, kenapa, macam mana menjaga 4 komponen ini, boleh kita hidup dalam new normal untuk hidup dengan post COVID-19 ni. Percayalah you all, insyaAllah if you faham ni, tahu formula ni sangat best. Apa saja suasana you lega, pasal you tahu which component. Baik. So, roh tu yang berjalan dalam tubuh you, but now. Roh kita nak mengenal Allah ataupun digodok oleh syaitan. So, roh yang menuju ke atas dipanggil nafsu mutmainah, jiwa yang tenang. Daya suka tak kalau orang tenang? Masya Allah, memang suka. Yes. Dan jiwa pemarah, yang bawah tu nafsu amarah. Kita tak suka kan? Itu sebab godaan syaitan. Jadi, di manakah dia punya medan perjuangan nak naik ke atas atau turun ke bawah? Kita punya qalbu, hati, kita punya akal, dan kita punya tubuh. Sebab akal yang belajar ilmu, maka kalau hati dia penuh dengan takwa, maka dia akan beribadah dengan tubuh dia. Baik. Banyak orang tubuh sihat, tapi tak nak solat. Kenapa? Hati tidak ada Allah. Bagi orang Islam, tidak ada faham pencipta di sini. Bagi orang Islam, bukan Islam, mungkin Tuhan yang mereka percaya. Tetapi akal, ilmu. Sebab itu kalau kita hanya mengajar di tadika, mengajar di sekolah, di mana-mana, jadi ibu bapa, kita fokus pada kecerdikan akal saja, tapi tidak melakukan pembersihan jiwa. Maka orang pandai, bila dia kena penyakit, dia payah nak tenang. Bila dia stres, Daya, dari segi saintifiknya, bila kita stres, otak kita akan keluarkan hormon yang stres, menyebabkan hormon kortisol yang menurunkan sistem imun tubuh kita kepada virus. Sebab itu, Bonda dah banyak pengalaman lah, Daya.
Dia pernah jumpa this lady dan suami dia. Mereka ini orang sangat positif, makan suplemen yang sihat. Mereka berjumpa anak cucu mereka, duduk lama dari segi COVID ni memang patut kena. Peluk cucu, main semua. Dia balik pada rumah tu, keesokan harinya satu rumah kena COVID. Tapi sepasang suami isteri tak kena. Tak sakit langsung. Padahal dah nenek datuk dah 60-an. Dari segi medical, macam mana ni? Dia expose lebih tapi tak kena. Sebab itu kita ada dia panggil tawakal dan ikhtiar. Baik. Kalau kita bergantung kepada ikhtiar kita dalam COVID, maka kita berasa kita. Tapi kalau tawakal, kita ikhtiar, dia serah pada Allah. Dan yang boleh tahu sepasang suami isteri ni memang positif. Tak ada keladak jiwa. Tengok orang semua sayang. Orang tipu dia, dia maafkan. Mereka sangat pemurah, suka bersedekah, tolong orang. So bayangkan hormon kat badan dia Daya, hormon dopamin kuat, hormon oksitosin kuat, hormon serotonin kuat, hormon endorfin, semua hormon positif dia banyak. Maka hormon stres dia turun. So mungkin virus tu masuk, virus pun kena bunuh. So tak kena. Sebab itu bila faham komponen bahawa kajian menunjukkan 75-90% penyakit fizikal disebabkan penyakit minda, mindset dan heart set. Jadi itulah mindset and heart set. Heart set. Jadi mindset, positive thinking, heart set, positive feeling. Tetapi apakah yang menyebabkan dua ni? Sebab dia ada positive motivation. Baik. Positive motivation Daya? Dia faham dia hidup di dunia ini kerana Allah bagi orang Islam. Bagi orang Muslim kerana Tuhan dia. Maka bila dia sangat kerana Tuhan, dia ikhlas tak Daya? Ya, sebab dia buat memang tidak, memang solely untuk Allah. So dia harap daripada Allah, manusia dia beri. So dengan Allah dia harap untuk dapat dari Allah saja, manusia dia tak nak apa-apa, dia putus harapan dengan manusia. So subhanallah, so bila kita kenal diri kita dalam 4 komponen, jadi hari-hari siapa menonton you all, hari ini akalku, aku belajar ilmu ke aku cari berita? Siapa cari berita? Tengok aib orang, sedar orang, tak sedar diri. Maka salah orang, nak betulkan orang, stres. Baik, ini sangat kena bila Bonda cakap, sebab sekarang social media sangat platform yang sangat luas dan boleh menjadi punca-punca seseorang itu tidak positif ataupun orang panggil Prof, dia stres tak semena-mena. Padahal bukan hidup dia pun, tapi sebab dia membaca perkara yang tak mendatangkan kebaikan, lepas tu mulut pun ringan untuk berdiskusi. Saya rasa tangan pun laju, jadi orang kata cepat benar nak buat dosanya. Itu yang takut tu, sebab macam apa yang Bonda cakap kan, dia tak positif, dia akan jadi negatif kepada diri sendiri. Tak pasal-pasal kan Bonda kan. Saya jom beri nama baru media ni. Bagi nama baru? Panik orang dengar. Apa tu? Apa Bonda nak beri nama? Media Muflis. Media Muflis. Apa nak muflis? Gunakan social media. Kita sebarkan fitnah. Kita baca berita negatif. Kita membawang orang. Tak minta maaf. Di padang mahsyar kita akan muflis. Kita mengumpat secara berkelompok, apa lagi dengan WhatsApp group, virus semua, na'udzubillah. So media muflis. So kita boleh media untung, media muflis. Kita sekarang sedang media untung. Kita gunakan, saya ucap tahniah pada Kemas atas minggu ini ya, very good. So you all menggunakan media ini untuk untung. So siapa yang organize ni memang pahala berjela-jela lah. Bayangkan seorang cikgu yang faham, dia sampaikan kepada anak murid yang dia ajar the next 20 years dengan ilmu ni, subhanallah, multi level. Jadi, kalau media muflis, siapa yang tengok gosip, kita dua, media muflis, media untung. Ini pun term baru ya. Baru timbul, tiba-tiba timbul. Jadi boleh gunakan selepas ini ya. Anda mahu gunakan yang mana? Media untung ataupun media muflis?
Saya rasa rugi sangat-sangat kalau kita ikut yang media muflis tu. Saya tak tahu, saya kongsi je lah bonda ya. Salah sebab kita macam mana kita hidup di dunia ni dan apa sahaja teknologi yang ada di depan kita, kita ada pilihan untuk pilih yang baik atau pilih yang tidak baik. Saya ada juga menggunakan satu, bukan nak kata teknik, tapi lebih kepada social media cleansing namanya. Wow. Social media cleansing ni maksudnya contoh kalau kita buka Instagram ke Facebook kita nampak ada satu portal ataupun apa-apa yang berita yang tidak menguntungkan ataupun yang bercakap tentang aib seseorang ataupun perkara yang boleh terdetik kat hati kita macam betul ke? Nak tahulah. Maksudnya lebih kepada bukan dapat ilmu tapi lebih kepada ingin judging orang. Jadi saya buat social media cleansing, saya unfollow. Saya unfollow. Terus saya putuskan supaya saya tak nak menambah dosa ataupun buat dosa secara tidak sengaja. Jadi itu je lah bonda. Bonda tadi bagi term baru kan. Media muflis dengan ada media untung. Daya pula bagi social media cleansing. Kadang-kadang kita kena check kat handphone kita ni. Betul. Kan bonda? Siapa kita follow, apa kita baca, apa kita tengok. Daya tahu. So siapa ni bonda nak cakap ni? Bonda dalam kelas-kelas bonda, every time bonda mula kelas, bonda akan beri 10 hari 10-day challenge. Di mana mereka nak buat 10-day challenge bebas stres. Bebas stres. Kelas pertama, bonda akan cakap buang perkataan. Perhatikan. Siapa menonton ni perhati. Apa perkataan dia? Kalau, tapi, ke, boleh ke, tengok dulu, kejap lagi, macam mana kalau, apa orang kata, I dah macam ni dah tak boleh ubah. Dia bukan nak mengata tapi kan, dia baik tapi kan, ini kata-kata virus yang Jadi, daripada orang yang dah follow coaching bonda, semua kata, ya Allah Prof, saya belajar 1 hari, banyaknya patutlah hidup saya macam ni. Sebab perkataan, tengok tanya, buat macam ni Daya. Okey, yang ni teko. Cong teko, yang ni isi dia. So kalau ada T kat sini, keluar apa? T. Kopi, keluar kopi. So kalau perkataan tak elok, maknanya apa? Hati tak elok. So komponen hati, minda, fizikal, berperang. Jadi kalau kita tak bersihkan hati, yang keluar pun tak bersih. Sebab itu hati baik, bersih, fikiran akan positive thinking. Positive thinking, positive feeling, perasaan positif. Dan kita bertindak pasal fikiran ke pasal emosi? Pasal emosi selalunya. Kita beli barang pasal apa? Kita suka orang tu. Kan? Macam orang suka pakai tudung daya, sayang lah bakal tudung daya. Kan? Ini sebab sayang. So emosi, positive emotion, maka positive action. Jadi, bila kita nampak orang sebut tak elok, maknanya dalam tak elok. Bila manusia bila cakap, 10-day challenge, tengok. Ya Allah, Pro, yang keluar tak elok. Hati saya tak elok. Saya nak bersihkan hati saya, maka saya nak buang keladak jiwa. Nak buang benci, menyampah, dengki, semua buang. Saya nak jadi pencinta tanpa syarat. Saya tengok orang, semua saya doakan. So, kalau saya tak nak kena COVID, saya doa, ya Allah, ya Tuanku, kau sihatkan semua orang, ya Allah. Berilah dia ketenangan, ya Allah. Siapa yang sakit, kau sembuhkanlah, ya Allah. Siapa yang sakit, biar dia bertaubat, ya Allah. Siapa yang banyak berdosa, izinkan bertaubat, ya Allah. Aku yakin segala kebaikan yang kami dapat dengan sebab rahmat-Mu dan segala musibah sebab dosa kami yang kami tidak taubat, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Bayang Daya, kita doakan orang lain tanpa mereka tahu apa berlaku. Malaikat kata, bagimu juga apa kamu doakan. Jadi, kalau kita sebut buruk kat orang, apa jadi? Kau pun dapat satu. Sebab itu Daya buat cleansing bagus. Dan bonda nak cakap Daya, bonda nak coaching orang, live coaching bonda akan kata first thing, tengok nama dekat Facebook. Jangan nama pelik-pelik. Cinta hampa ke apa, kan? Ataupun aku sering tertipu ke? Gambar jangan tahu gambar naga kena. Nama biar nama betul. Dan tengok kita punya follow. Unfollow orang yang membawa kepada cinta dunia dan menuju ke bawah. Kita nak follow orang membawa kita kepada kebaikan.
Ya. Tu dia. Baik tu, nampak tu. Bukan setakat komponen tu telah dikembangkan dan diceritakan secara kompleks ya. Begitulah. Kalau untuk pengetahuan semua, mungkin juga bonda yang menonton ni kan, Ya. cikgu-cikgu ni semua memang dah follow dah bonda punya 7am Club, semua dia orang tahu ni, mungkin Super Ladies semuanya mungkin mengikuti ya, tapi ya, setiap pelajaran kita sama-sama kongsi kan. Baik. Betul. Jadi kalau topiknya hari ini adalah mengenali diri kan, untuk nak menyesuaikan diri dengan norma baru. Lepas tu nak menghadapinya lagi, sebab saya percaya waktu mula-mula kita dengar pasal COVID-19 ni, kita macam ada virus baru, tapi nanti mungkin ada ubat, nanti mungkin pergi. Tapi sekarang hampir 2 tahun kan, masih lagi ada. Dan memang kita hidup bersama kiranya, kita menghadapinya. Dan saya pasti ramai juga tahu sepanjang pandemik ni di seluruh dunia sebenarnya kebanyakan mereka bekerja dari rumah. Ya. Yang orang kata WFH, work from home ya. Dan termasuk juga dengan warga kemas sendiri. Jadi bagi saya lah, bukan bagi saya, ramai orang kat luar sana, bila kita ni berkurung dalam rumah untuk satu tempoh yang panjang, pelbagai emosi melanda diri ya bonda. Kalau Daya ada baca news dan sebagainya, kalau tengok tahap depresi semakin meningkat, masalah rumah tangga semakin meningkat, macam-macam lagi masalah yang senang cerita bermula daripada huruf N, negatif. Semuanya berlaku disebabkan gangguan emosi yang masing-masing ada masalah tersendiri bonda. Ada juga yang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang tersayang, pelbagai. Jadi kiranya mungkin Pro boleh kongsikan macam mana kita nak kenal diri kita dalam kita nak tangani cabaran-cabaran emosi ni, sebab setiap orang ujiannya berbeza. Pertama, kita mesti faham diri kita, personality kita. Sifat yang Allah berikan pada kita. Ada 2 jenis, satu introvert, satu extrovert. Orang introvert ni Daya, working from home, tak keluar rumah, dia lagi happy. Sebab mereka ini mendapat tenaga apabila berseorangan dan mereka kurang selesa jumpa orang. So tak jumpa orang, dia lega. Yang jadi stres tu orang extrovert. Orang biasa jumpa orang, mereka ni mesti ramai, dia good team player, mesti jumpa orang, tenaga daripada orang ramai. Bila tak jumpa, dia senang jadi stres. Dan antara extrovert ni lah, orang macam kita dah bincang masa Super Ladies hari tu, ya. Orang extrovert ni sanguine, macam kita orang kan. Sebab tu kita boleh cakap. Orang yang sanguine, orang pandai bercakap. Selalunya kalau kita sanguine, ciri-ciri extrovert. Selalunya orang selebriti selalunya extrovert. Dan orang satu lagi yang extrovert, orang choleric, orang yang nak capai, nak laju, nak buat atur buat kerja. So kalau orang yang extrovert, dia biasa mengatur orang sana, atur orang sini, buat nak laju, nak cepat, dia pandai jumpa orang. Tiba-tiba kena kurung, of course dia akan susah. Bagi orang yang introvert, orang yang phlegmatic, yang tenang, orang yang melankolik, suka teratur, kemas, semua tu, orang ni introvert, mereka ini tak jumpa orang tak apa, dia suka duduk sendiri seorang-seorang. So kenapa mesti kenal diri ni Daya? Bila kita faham personality kita, maka kalau kita seorang pasangan, kalau kita introvert, nampak pasangan kita stres, kita faham, dia ni suka happening. So kita pandai mengolah rumah kita supaya boleh buat happening. Sebab tu ingat tak masa mula-mula dulu, macam-macam orang main golf dalam rumah lah, main panjat. So people are creative, innovative Daya. Tiba-tiba game timbul. Betul. Betul. Saya nampak juga ada orang dia main roller coaster, ubur anak dalam bakul depan TV. Maksudnya bonda, contohnya anak tu dia ubur dalam bakul, dia pasang video macam dia punya point of view tu adalah roller coaster, jadi dia geraklah kiri kanan. Jadi anak dia jadi betul lah bonda cakap, dan juga banyak perniagaan yang tercipta disebabkan orang jadi kreatif. Betul. Jual kek padahal tak pernah buat kek. Betul. Yang menjahit tak pernah menjahit, meniaga menjahit. Betul lah bonda cakap, mereka menjadi kreatif dan inovatif dalam waktu yang terperap mungkin kan, yang tidak boleh keluar. Dan Daya, bonda nak cakap, kita ni hanya boleh kreatif kalau jiwa kita tak banyak negatif. Cara nak dapat kreatif, pertama kita kenal diri. Ini yang coaching bonda ajar lah. First kita kenal diri, dah kenal kan?
Nombor 2, kita mesti pandai bina silaturahim. So kalau kita tak bina silaturahim, kita tidak memuliakan dan membahagiakan keluarga kita, rezeki kita ada perisai, tutup. Sebab Allah suka orang baik pada keluarganya. Sebab kita ada 3 hidup dah ya. Hidup secret dengan Allah dan dengan Tuhan kita bagi yang non-Muslim. Yang kedua, hidup private dengan keluarga kita. Yang ketiga, layer baru public life macam kita sekarang. Kalau kita tak bahagia ataupun tidak jaga hubungan dengan pencipta kita, mana mungkin kita baik dengan keluarga kita? Sebab siapa jaga hubungan dengan Allah, hubungan manusia. Sebab siapa disayangi Allah, so perintah pada malaikat semua, campakkan sayang orang pada dia. So kalau nak kita bahagia rumah tangga, solat kena jaga baik, private. Private life bagus. Bila kita bagus private life, masa PKP ke masa work from home pun, kita jaga silaturahim, dan public pun kita happy lah. Bila kita dah keluar sekarang, kita dah happy dah. Dan Dayah, bila silaturahim bagus, kita pandai kawal diri. Kita tahu tadi kan, kita ada hati, kita ada minda, kita ada badan. So kita tentukan macam mana self control, ilmu banyak dengan minda. Kita punya badan makan makanan yang sihat, tak makan gula banyak, makan berproses, makan fast food, tak. Kita makan benda natural. Sebab sel kita suka benda natural Dayah. Dayah bayang, dalam tubuh kita ni, Dayah bayang, seorang makan makanan diproses, buat manusia, satu yang buatan Allah. Pencipta. Mana yang sel kita boleh kenal? Pastilah yang original. Raw, yang real food. So maksudnya kenapa ni? Tak kenal lah, dia berbuang. Jadi toksin tu badan pun naik lemak-lemak. So makan real food, okay? Tu kesihatan. Dan segi kita pembersihan jiwa, Dayah, Bonda nak share, kalau boleh kita ni hari-hari maafkan semua orang sebelum tidur. Minta maaf dengan orang dan memaafkan dan taubat. So kalau kita hari-hari taubat, astagfirullahalazim, tersilap aja tertengok tak, astagfirullahalazim. So kita sangat sedar diri Dayah, sedar diri dengan ilmu. Okay, so bila kita dah faham benda ni Dayah, memang subhanallah. So bila kita kenal personality dan kita faham rezeki kita, hilang pekerjaan dan sebagainya, boleh cakap macam ni. Ingat formula Dayah. Takdir Allah atau peristiwa berlaku pada kita, itu dia panggil circle of concern. Kita tak boleh, kita risau tapi tak boleh kawal. Campur dengan respon kita, circle words, apa kita boleh kawal bersamaan dengan nasib hidup kita. So kalau benda yang kita tak boleh kawal, negatif, campur dengan respon kita sangat positif, maka hasil dia mesti positif. So kita matematik sikit lah, ramai cikgu kat sini kan, orang pandai-pandai. So semua tengah tulis tak mengira sekejap ni. So contohnya Dayah, peristiwa negatif. Kan? Contoh kita kena COVID. Tiba-tiba, positif. So kita pun tulis negatif 10. Campur respon. Kalau kita tak pandai kawal diri self mastery yang ketiga modul Bonda tu, you tak kawal diri, you alamak macam mana kan, vibe kata macam mana kalau ni nanti kena anak saya jangkit, so you start go into the cycle negativity, turun, hormon stres keluar. Bila hormon stres keluar Dayah, T cell yang nak lawan kuman tu terus tidur. Sel imun kita. So bila kita respon kita positif, alhamdulillah saya positif, maknanya Allah nak suruh saya banyak taubat. Sebab tu Bonda sebagai doktor, siapa sakit Bonda suruh taubat sebelum cari ubat. Sebab segala apa yang kita dapat, baik rahmat Allah, tak baik dosa yang tidak kita taubat. Sebab tu kita mesti banyakkan taubat. Bila kita taubat, kita maafkan orang, hati kita lapang, jiwa kita tenang, hati kita bersih, immunity kita kuat. So kita pun, kenapa saya kena ni? Mungkin saya kena bersih lagi. Kemudian, bila kena, kita kena duduk rumah 10 hari, betul tak? So apa nak buat? Nak menangis? Nak follow tak elok? No, masa ni lah, wow, dapat cuti. Kalau orang bekerja, dapat cuti, dibayar gaji, aku nak duduk, aku nak cari ilmu. Bayangkan, you just stay at home belajar ilmu. Dayah tahu tak, kajian menunjukkan siapa belajar ilmu, awet muda. Nak ke awet muda? Nak, mestilah nak jadi macam Bonda. Tengok Bonda, awet muda tau. Tu mesti ramai nak tahu rahsia. Ini salah satu rahsianya lah. Betul Dayah. Bila kita belajar, ada bahagian otak ni dia panggil prefrontal cortex, bahagian otak kita. Bila kita banyak ilmu kat situ Dayah, so kita keluarkan hormon-hormon yang sihat.
yang menyebabkan badan sel kita happy. Happy cell. Orang gembira dah senyum. Ya. Bila kita senyum, keluar hormon yang baik. So bila kita dah kawal diri kita ni, kita dapat hikmah. So respon kita, bayang, negatif 10 campur respon positif, taubat, sedekah, minta maaf dengan orang. Kalau ada nak buat wasiat pun buat wasiat, tak pernah telukkan, wasiat tu sunnah. Kita prepare seolah-olah, okay, kalau aku nak meninggal, macam mana aku nak tinggalkan dunia ini? Apa you all, it's okay. Pada Bunda Dayah, kenapa nak takut mati? Orang takut sebab takut apa berlaku lepas mati. Ya. Jadi apa kita bersedia? Buat apa Allah suruh, tinggal yang dilarang, tinggalkan ketakwa. Okay, so bila kita self mastery Dayah, the fourth one, kita akan jadi orang yang redha. Siapa yang boleh master diri dia redha, maka Dayah jadi macam Dayah lah. Kreatif. Kreatif tu menghasilkan benda yang memberi manfaat pada orang, dan bila kita beri manfaat, Allah beri rezeki. Ya. Hidup ni siapa yang beri baik akan dapat baik. Sebab tu formula pun apa? Ada, beri. Ya. So sama-sama buat sama deh dengan orang menonton ni. Okey. Ada, beri, dapat. Ada baik, beri baik, dapat baik. Kalau dapat tak baik, maknanya tak baik. Dan kita hanya boleh beri tak baik kalau kita ada tak baik. So kalau sesuatu berlaku tak baik pada kita, apakah kita nak salahkan orang itu ataupun kita nak tengok dalam hati kita? Apakah penyakit hati yang aku kena bersihkan? Kita check diri kita balik. Kita muhasabah diri. Refleksi diri. Dan bercakap pasal refleksi diri, bonda saya teringat ayah saya selalu pesan. Sebelum tidur, sentiasa muhasabah diri. Fikir apa yang buat hari ini, ada buat apa-apa yang tak betul ke, kalau hati rasa macam tak tenang tu kenapa, ada buat salah minta maaf. Macam kiranya apa yang bonda kongsikan kepada saya dan saya rasa kepada semua hari ni, mungkin selepas habis sesi ni terus rasa kejap kena ada waktu ni untuk muhasabah diri, sebab kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan dunia dan keadaan sekeliling, kita lupa nak check balik diri kita. Terima kasih bonda, tolong ingatkan kembali ya. Baik, okey. Bonda seterusnya, soalan Dayah adalah, mungkin ada audiens yang tahu, mungkin ada audiens yang tak tahu juga. Yang Prof sebenarnya memang sangat aktif kalau cakap tentang platform online ni. Sepanjang PKP, iaitu 7 AM kelas lah, kelas 7 pagi tu setiap hari yang berlangsung semenjak PKP lagi daripada 18 Mac, bulan Mac 2020 kan. Jadi macam mana Prof melihat daripada hujung jari dapat menjadikan seseorang tu luar biasa? Terima kasih. Dia macam ni, bila dengar PKP, ingat lagi pada beberapa bulan itu, okey, PKP bermula Rabu 18 Mac. Masa tu Bunda cakap dengan ayahanda, bang, ya Allah, tak boleh bayang macam mana orang semua duduk rumah ya. Ni stres. Ni apa nak buat ya? Kesiannya ya Allah. Masa tu fikir, apa aku boleh buat? Okey, Allah izinkan Bunda ada kemahiran dan pengalaman sebagai doktor satu, sebagai orang tua satu, kan dah 66 siri ni. So, kalau Bunda tak buat apa-apa, ruginya peluang. So, Bunda bermulalah pada 7:30 pagi ke 7:30 pagi 18 Mac Rabu. Bunda start aja. Bunda mulakan dengan 11 langkah menuju insan kamil. Kan? Startnya kenal diri. So memang Bunda rasa, ya Allah, bila kita kenal diri, dan Bunda mula dah tim Bunda semua betul tu Haji Abu Talib Hussein jadi meriah lagi. So it becomes a lifestyle, dan dah Bunda macam sekarang ni bila nak tidur malam tu bangun pagi dah suka bersyukur, ya Allah, syukurnya ada orang sudi nak dengar, dan kita nak tarik perhatian orang sebelum mula pagi tu Dayah. Kita nak memberikan apa yang tadi positive motivation, positive thinking, positif. So bila positif, kita menjadi hormon yang positif, dan bayangkan Dayah, guru jadi penyayang, bapa penyayang, isteri penyayang, suami penyayang, nenek penyayang, mertua penyayang. Dayah bayang kalau semua orang penyayang Dayah, nak susah apa? Kita akan tidak bersaing, kita akan saling mendoakan.
Ya. We are in this together. Kan Yep. kita jaga kita dan bonda nak tambah Allah jaga kita. Maka kita jadi orang yang macam satu kita sedang bukan kau kata perang COVID boleh lah, tapi kalau kita tak together, kita nak ke mana? So we have siapa yang ada peluang tolong aja. Itulah Yep. benda M club. Kelas. Dulu club nak bonda tukar pada kelas sebab sekarang ni bonda setiap hari bonda buat real class. Ya, ya. Satu-satu. Ya. Ya, okey. Jadi kalau Dayah tengoklah kan, macam sebenarnya bila orang startkan pagi dia orang ceria, kan dia kata how you set your mood in the morning kan will determine how you going to go through the whole day. Tepat. Ya. Bonda, sorry, boleh minta sekejap? Sorry. Sorry. Sayang baby. Ibu ya. Ibu macam tu lah. Masya Allah. Okay. Unmute dia. Ada unmute. Okay, baik. Sekarang ni kita nak sambung cerita. Bonda, kalau Dayah tengoklah 7 AM class. Kalau katanya kita mulakan hari kita dengan ceria, dengan baik, itu sebenarnya akan determine macam mana the rest of our day. Jadi macam bonda kan, macam okeylah, ini soalan yang saya tanya, macam mana bonda ada kekuatan, ada semangat untuk terus kongsi ilmu? Masya Allah. Sebenarnya bonda nak beri ilmu tu pada diri bonda. I want to correct. Bonda nak jadi orang yang mencari ilmu, orang bermanfaat. Sebab Allah paling sayang orang bermanfaat. Orang impak besar. So kalau bonda tak gunakan peluang masa bonda hidup ni, sebab bonda motivasi bonda Dayah, pencen kubur dia panggil. Pencen kubur, anak yang soleh. Okay. Jadi bagi wanita yang belum kahwin atau dah kahwin, niat nak jadi wanita solehah, lelaki soleh, dapat jodoh yang soleh, anak soleh, menantu soleh, cucu soleh, seterusnya soleh. Yang kedua, sedekah jariah. Jadi siapa yang ada rezeki, tentukan kita sedekah. Yang ketiga, ilmu bermanfaat. Itulah bonda nak fokus on that. Dan sebenarnya, bila lagi bonda mencari ilmu, dan salah satu cara untuk master ilmu tu, kita belajar untuk mengajar. Jadi bonda akan dapat ilmu sekejap, bonda pun crystallize, faham, jelaskan, bonda sampaikan dengan bentuk yang mudah. Sebab bonda banyak dengar ceramah daripada orang barat yang sains, yang mungkin bukan Islam tapi bonda dengar, faham, Islamisasikan in nice form bagi pada masyarakat. So bonda anggap bonda ni penyampai campur-campur ilmu, dan bonda gunakan ilmu bonda dah jadi doktor sejak 85. Jadi pakar mata dah 30 tahun. Dah operate berpuluh ribu mata orang. Bonda dah nampak dah ya. Orang kalau positif, pembedahan mudah, recovery mudah, penyakit tak banyak. Dan kalau patient bonda yang file tebal tu banyak penyakit tu, memang kalau jumpa dia muka masam, merungut, mengeluh, tak, so gunakan ilmu penghidupan dia lah. So bonda memang nak share, dan saya tahu bonda kalau bangun pagi excited pasal nak 7 AM. Kalau tak ada macam tak tahulah, tak boleh nak tidur dah. Itu saja. Masa become me already. Dia macam bersemangat lah kan, sebab saya bila bonda bersemangat, saya pasti orang semua pun macam bersemangat juga. Okey, sebab betul lah macam apa yang cuba dilakukan dalam event hari ini juga untuk sama-sama kongsi semangat. Kita perlukan sokongan kan nak menghadapi pandemik yang sangat mencabar ni. Tapi betul, sekecil-kecil perkara kita tak tahu bagaimana boleh mengubah hidup seseorang. Dan bonda pula buat tiap-tiap hari. Terima kasih banyak-banyak bonda. Because keep on inspiring many people out there, termasuklah diri saya sendiri. Allah, terima kasih Dayah. Baik, okay.
Bonda, kalau kita tahulah kan macam kemas tu memang sangat sinonim dengan pendidikan awal kanak-kanak, dan saya difahamkan hari ni saya ramai penonton terdiri daripada guru-guru tadika kemas. Okay. Dan Prof juga pernah menganjurkan, kalau tak silap saya, itu seminar guru bebas stres. Percuma yang melibatkan pendaftaran lebih 11,000 guru. Saya tengah imagine 11,000 guru, banyaknya kan. Ramai je. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan sikitlah tips buat guru-guru nak hadapi anak-anak yang sekarang banyak kan guna gadget hari ni, dan macam mana boleh seorang guru ni boleh beri impact yang besar dalam pendidikan awal kanak-kanak. Guru ni kan ibarat lilin yang membakar diri kan. Kadang-kadang memang kadang-kadang saya yang berterima kasih sangat dekat guru-guru saya daripada awal dulu sampailah sekarang. Macam susahnya pekerjaan guru ni, noble sangat Bonda. Ya Allah, ajar benda yang sama bertahun-tahun. Ya Allah, ya Tuhanku memang. Dan pertama nak ucap tahniah kepada siapa yang Allah pilih menjadi guru terutama tadika di Kemas ni. Tadika bawah 7 tahun daya, ini dari segi psikologi manusia, dia panggil proses imprinting. Imprinting itu kita buat chalk. Paradigm dia, world view dia, cara melihat dunia dia, apa makna dia pada dunia. Bayangkan anak yang dilahirkan tadi 9 bulan 7 hari, ibu dia guru pertama. Masa menyusu. Tu ikut 3-4 tahun masuk tadika. Pergi tadika waktu pagi, waktu prime, otak tengah buka, dan apa yang dia lihat, dia belajar, dia alami, dia masuk jadi dia punya blueprint dia. Cara So guru-guru di tadika Kemas utamanya paling beruntung mendapatkan pencen kubur yang Bonda kata tu. Bayangkan setiap satu berlian mutiara kasih sayang yang kita beri pada anak-anak, dan pujian, penghargaan yang kita beri menyebabkan imej mereka positif. Mereka merasakan dunia ini indah, semua orang baik, saya penting, saya dikasihi, saya disayangi. So dia punya bloom, hati tu tenaga. Bayangkan mereka hidup dengan imej ini for the next 70 tahun. Pahala guru tadika paling tinggi. Banding dengan Bonda jadi pensyarah, orang dah ambil doktor, dah ambil pakar, tapi yang bawah kecil tu berapa tahun ilmu digunakan. So Bonda ucap tahniah. Dan guru-guru sekalian, kenapa Bonda buat guru bebas stres? Sebab Bonda sangat fokus kepada nation building. Bonda fikir kalau kita nak didik ummah, mesti orang daripada kecil. Dan gurulah orang yang, bayangkan seorang guru masa PDPR tu, satu hari berapa, 40 orang, berapa kelas. So guru ni, dia punya kesan dah ya, guru motivator terbaik. Bonda ni nak motivator, nak terpaksa buat 7am. Tu pun ada orang tak datang. Ini everyday guru motivator terbaik dunia. To have students ready, tunggu. Apa nak cakap? Subhanallah, kalau Bonda dapat macam tu, Bonda nak cadang guru-guru sekalian, terus niat, ya Allah jadikanlah anak muridku ini pencen kuburku. Ilmu bermanfaatku bagai lautan, aku nak beri ya Allah, bantu aku ya Allah. Dan kenapa guru bebas stres Daya? Kalau guru stres, anak murid stres. Dan guru bebas stres apabila jiwa pencinta tanpa syarat. 4 tadi Bonda kata apa? Kenal diri, pandai ilmu silaturahim, pandai kawal diri, pandai redha, kreatif dan pencinta tanpa syarat. So bila kreatif, bukan senang ya. Bayangkan kalau kita bercakap macam ni, apa khabar tuan-tuan? Kita pun tak pandang siapa, tapi kita kena senyum, intonasi, komunikasi. Sebab komunikasi ni, bila kita bercakap, komunikasi bukan apa kita cakap, tapi respon. So kalau kita bercakap, anak murid semua tidur, jangan sembarang anak murid tidur. Kita, macam mana ya? Ya Allah, bantulah aku. Be inovatif. Be effective, be impactful. Inilah bagi guru sekalian, tak apa, dengan gadget dan sebagainya kita payah dah ya. Tetapi kalau kita ada inovasi, dan Bonda cadang macam ni lah masa Bonda buat seminar tu dah ya, Bonda kata gini, bila PDPR, apa kata? Pernafasan. Buka dulu bernafas dan sebagainya, dan Bonda nak ajar satu teknik dah ya. Nak sebut sekarang ke later yang tu, teknik yang tadi yang best tu. Itulah best sangat tu. Apa kata kita buat selepas ni? Maksudnya, kiranya Bonda dah share ni, saya dah excited, tapi Bonda mungkin boleh bagi kata-kata akhir macam secara ringkas untuk guru-guru kita yang hebat ni untuk
menjadi lebih positif, menjadi seorang yang lebih banyak tersenyum, yang lebih kuat dan bersemangat untuk melalui hari-hari. Lepas tu kita buat benda. Okay. Pertama, guru-guru sekalian, Bonda nak share supaya kita semua daya mesti sayang diri kita. Sebab ada 3 jenis manusia. Satu yang diterima. So kita nak jadi guru yang diterima, okey. Pasal terimalah dia kata guru kan. Yang kedua, guru yang disukai. Yang ketiga, guru yang dipercayai. Dan Bonda nak tambah, guru yang dirindui. Macam mana kita nak hidup daya? Adakah kita nak diterima saja, disukai, dipercayai dan dirindui macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab akhlak, bukan harta, bukan pangkat, bukan follower, bukan ilmu, bukan degree, tetapi hati yang bersih, jiwa pencinta tanpa syarat. Jadi kata-kata akhir pada Bonda, pada guru-guru ialah sayang diri kita. Okey? Terima diri kita, first terima diri kita. Pergi kat cermin cakap saya sayang awak. Terima diri kita. Berarti sayang diri kita. Lepas tu kita yakin pada diri kita. So bila kita berlatih macam ni, maka kita senang nak suka, senang nak terima anak murid kelemahan dia, kebaikan dia. Kita senang nak terima dia, kita senang nak suka dia dan kita senang nak percaya pada anak murid dengan keyakinan diri. Dan kita nak jadi orang yang dirindui dan merindui anak murid kita. So jadikan anak murid tu ladang pahala. Bonda punya prinsip ialah setiap kerja kita ubudiyah pada Allah, kita bertanggungjawab mas'uliyah dan kita buat sebaik mungkin itqan. So guru-guru jadikan sekolah ladang pahala dan masjid kita untuk mencapai redha Allah. Itu tertinggi yang kita boleh buat. Okay. Wow, okay. Saya rasa banyak yang Bonda kongsikan bersama kita semua dan sebelum kita start sesi ni tadi, Bonda ada cuba sesuatu dengan saya dan saya secara peribadinya rasa ia ada sesuatu yang sangat menenangkan, orang kata soothing lah ya. Okay, Bonda rasa jomlah kita buat dengan semua yang menonton dalam acara kita hari ini. Baik. Okay, Bonda nak cakap Daya, ada satu hormon dalam tubuh kita, dia panggil oksitosin. Oksitosin dia hormon yang keluar masa nak melahirkan anak. Kan bila nak induce kan kita pitocin. Itulah hormon dia. Masa kita menyusu, kita peluk, kan kita suka dia peluk. Baby kalau tak dipeluk, dia grow lambat. So pelukan yang sihat, manusia perlu 8 kali sehari dia peluk. Siapa suami isteri, pelukkan 8 kali sehari. Baby lagi peluk, jangan biarkan baby kat buah je, peluk, semua tu menyebabkan imun bagus. So Bonda faham kadang-kadang kita masa kecil kurang kasih sayang ibu bapa kita. So siapa yang ibu bapa masa kecil dia garang, banyak luka batin, so mereka payah nak sayang diri mereka. Sebab tu Bonda kata mesti terima diri, sayang diri dan percaya diri, yakin diri. So Bonda nak beri satu teknik, katakanlah kita ada banyak kesusahan ataupun stres dan sebagainya, Bonda nak beri teknik peluk diri sendiri. Okay. So kita buat macam ni, tangan macam ni. Okay, semua boleh buat ya, yang sama-sama di skrin walaupun kami tidak dapat melihat secara depan-depan, jom kita buat sama-sama. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So sedap tak Daya pegang kat bahu? Ya, sangat comforting ya. Yes, comforting. So kita peluk diri kita dan kata yang baik. Okay, kata Bismillah. Tepuk Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk, gosok yang tu je. Masya Allah, Alhamdulillah, aku sayang diri aku, terima kasih ya Allah, Engkau baik dengan aku ya Allah. Katakanlah kita ada masalah, kita cakap macam ni. Selalu kita dibangsa, tapi kita macam ni. Alhamdulillah, saya boleh pilih untuk melihat diri saya sebagai seorang yang penyayang. Saya boleh pilih untuk menerima segala yang berlaku pada saya dengan tenang. Saya boleh pilih untuk jadi orang yang pemurah. Saya boleh pilih untuk jadi orang yang pemaaf. Saya boleh pilih untuk menjadi orang yang positif. Saya boleh pilih untuk menyayangi semua orang tanpa syarat. Saya boleh pilih untuk lembut pada anak saya. Saya boleh pilih untuk lembut pada anak murid saya. Saya boleh pilih untuk menyihatkan badan saya. Saya boleh pilih untuk makan makanan sihat. Okey, lepas tu tambah hidayah buat macam ni. Buka mata, gosok macam ni, gosok. Ya Allah, wajahku ini, ya Allah, jadikanlah wajah yang senyum.
dengan sebab senyumanku ini menambah silaturahim. Ya Allah, kau buangkanlah kesedihanku, ya Allah. Engkau yang merahmatiku, ya Allah. Buanglah segala kesedihanku, ya Allah. Engkau sentiasa bersamaku, ya Allah. Pegang pipi. Ya Allah, syukur ya Allah atas kesihatan, ketenangan, kebahagiaan ya Allah. Kau teruskanlah nikmat rahmati diriku ya Allah. Okay. Best tak? Wow, best. Terasa seperti ini dinamakan virtual terapi. Alhamdulillah, Masya Allah, saya percaya semua yang menonton dapat buat sama-sama, dapat berdoa juga sama-sama dan Masya Allah, sungguh bagi saya ini adalah inisiatif yang sangat-sangat terbaik daripada Akrab Kemas kerana berkongsi ilmu, berkongsi positivity. Tu yang penting. Jadi Bonda, lagi sekali saya ingin ucapkan terima kasih kerana sama-sama berkongsi ilmu dan kasih sayang. Dan macam Bonda cakap, menyayangi diri sendiri, menyayangi orang lain, memaafkan, sifat-sifat yang positif. Dan kata tadi 10 hari challenge, stress free tu kan. Lepas ni boleh lah ya, semua sama-sama cuba elak guna perkataan-perkataan yang kiranya berbau negatif itu, ya. So kita nak positif, apa Bonda kita ulang sekali lagi, ada baik, ada beri, ada baik, beri, dapat. Ada baik, ada baik, beri baik, beri baik, dapat baik. Dapat baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bonda dan saya dari Bakar ingin mengucapkan terima kasih, jutaan terima kasih atas penganjuran program yang seumpama ini yang sangat-sangat baik dan saya harap sedikit sebanyak, bukan sedikit sebanyak, saya pasti memberi kesan yang mendalam kepada semua penonton dan terima kasih kepada Akrab Kemas kerana menjemput kami bersama dalam program tahunan Jabatan Secara Atas Talian. Kalau ada rezeki, insya-Allah jemputlah lagi. Tak begitu Bonda. Insya-Allah mana tahu tahun depan kita dapat jumpa secara fizikal, kan? Mana tahu ramai-ramai lagi meriah insya-Allah. Kita doakan sama-sama. Jadi dengan ini saya dari Bakar mengucapkan Assalamualaikum dan kita akan seterusnya ke slot selepas ini. Terima kasih banyak-banyak Bonda. Terima kasih Daya. Enjoy best. Thank you.